warahmatullahi. Bagi semua, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, jadi pada pagi ini kita akan mendengar pembentangan daripada setiap kumpulan. Setiap kumpulan telah diberikan spektrum bintang yang sebenar, kemudian diminta untuk menganggarkan suhu permukaan bintang tersebut. Selain itu diminta untuk menganggarkan juga warna bintang tersebut. Dan saya nak, sebelum saya jemput kumpulan yang pertama, saya ingin ulang kaji sedikit tentang cara-cara kita menentukan suhu permukaan bintang. Right? Jadi bila kita mengutip cahaya daripada bintang tu, kita boleh lalukannya dalam melalui prisma ataupun parutan berlawan dan dia akan menghasilkan spektrum. Right? Dan kalau kalian lihat di skrin sekarang ni, ini adalah sebuah spektrum lengkung hitam, it's a black body spectrum. Right? Paksi Y-nya mengukur keamatan cahaya pada panjang gelombang yang tertentu, manakala paksi X-nya pula adalah panjang gelombang. Right? Jadi misalnya lengkung jasad hitam yang sedang ditunjukkan sekarang ni adalah untuk matahari. Right? Matahari bersuhu 5800 Kelvin. Right? Jadi bentuk lengkung hitamnya, kalau lihat puncak lengkung ini, dia berada di antara warna biru dan hijau. Right? If you want, let me put in the value so that it becomes much clearer. Right? So kalau lihat puncak gelombangnya, right? Puncak jarak gelombangnya bersamaan dengan 0.500 mikrometer. Right? Jadi apabila puncak jarak gelombangnya berada di sini, berada di yulat ini, maka warna bintang tu akan keputihan ataupun kekuningan, because it's between blue and green. Right? So when you mix the two together, that will be yellowish in color. Right? Let's see. Sekiranya kita menaikkan suhu, puncak jarak gelombang tu akan menjadi semakin kecil. Right? Let me just zoom out. Right? So let me start from, okay, so this is the sun. So bila kita naikkan suhu daripada 5800 Kelvin ke 9000 Kelvin, maka puncak jarak gelombangnya bergerak ke jarak gelombang yang lebih pendek. Right? Dan kalau lihat di sini, puncak lengkung jasad hitam ini, dia tidak lagi berada dalam julat cahaya tampak, sebaliknya dia dah masuk dalam ultraviolet. Right? Jadi bintang ni paling cerah dalam ultraviolet. Tetapi sekiranya kita melihat bintang ni dengan mata kasar kita, ianya akan kelihatan kebiruan. Kenapa? Sebab kebanyakan cahaya yang dipancarkan oleh bintang ini, kebanyakan cahaya tampak yang dipancarkan oleh bintang ini datang dalam julat warna biru. Right? Manakala sekiranya kita turunkan suhu bintang ni, right, misalnya jadi sinilah dalam 3550 Kelvin, saya besarkan je macam tu. Right? Puncak jarak gelombang ya menjadi semakin besar, right, 0.816, dan bintang ni akan paling bercahaya dalam cahaya inframerah, right, dalam sinaran inframerah. Tetapi sekiranya kita mencerap bintang ni dengan cahaya tampak, kita akan lihat kebanyakan cahaya daripada bintang ni datang daripada warna merah. Sebab itulah bintang tu kelihatan warna merah. Jadi daripada sini kita boleh membuat kesimpulan yang ringkas bahawa bintang yang berwarna merah lebih sejuk daripada bintang yang berwarna kuning atau berwarna biru keputihan. Right? Jadi itu secara kasar lah. Dan spektrum yang ditunjukkan sini adalah spektrum jasad hitam yang ideal, yang unggul. Right? Tetapi spektrum jasad hitam yang saya berikan untuk pembincangan berkumpulan itu adalah spektrum bintang yang sebenar. Jadi dia lebih
dia lebih rumit. Dan saya tunjukkan dia punya tu. I think here. Yeah, right. Jadi kalau lihat ini adalah contoh salah satu spektrum yang saya berikan. Kalau lihat lengkungnya tidaklah selicin seperti mana yang ditunjukkan dalam applet tadi, sebab ini adalah spektrum jas hitam yang sebenar, spektrum bintang yang sebenar, right? Tetapi bentuk umum lengkung jas hitam tu masih boleh dilihat, right? Dan dari satu segi tugasan berkumpulan ini dia menyerupai apa yang pernah awak lakukan dalam amali tahun 1 dan amali tahun 2 apabila awak diberikan sejumlah data pada graf, kita tahu titik-titik data pada graf, kemudian awak perlu melukiskan garis penyuaian yang terbaik. You have to draw the best fit line or the best fit curve, right? So it is almost similar. Cumanya dalam kes ni we are not fitting a straight line, we are fitting a black body curve, but we already know the shape of a black body curve, right? So it's not, it's we are fitting the data to a curve that we know. Right? So it's just a matter of choosing the best fit curve to the data, right? And naturally, this is where disagreements can arise. Right? Kalau ada 4 orang dalam kumpulan tu, setiap seorang tu mungkin akan memilih penyuaian yang berbeza. Right? Si A akan kata, well, sepatutnya dia puncaknya di sini. Puncaknya di sini. Tapi si B mungkin akan kata, oh, puncaknya di sini. Si C mungkin akan kata, oh, puncaknya di sini. Right? Jadi akan ada perbezaan pandangan. Tapi sekurang-kurangnya, korang tahu bahawa puncak tu berada di antara julat nilai sini dan sini. Right? Dan setelah kita menumpukan kepada julat ini saja, maka kita boleh cuba memperbaiki garis lengkung itu, right? I.e. even though you disagree on where the peak is, but you can sort of restrict yourself to just a narrow range here, right? And your discussion on what is the best position for the peak wavelength just involve this small range, right? So you don't have to bother about this bit. Right? You don't have to bother about the tail, you just have to bother about the peak. Okay, and you can refine, semakin banyak awak berbincang, right? Dan lagi baiklah perincian awak. Right? So this is one of those assignments that it is better if all of you, all 4 of you in a group, were to come up with your own curve fitting, right? And then you compare the curve fitting that you have obtained, right? Rather than dividing, okay, sebab setiap kumpulan diberikan 3 spektrum. Jadi saya tahu untuk kebaikan pelajar, apabila diberikan tugasan kumpulan, apa yang korang lakukan adalah bila diberikan 3 soalan, korang akan agihkan 3 soalan tu kepada setiap individu yang berbeza, right? Kemudian nanti bila nak tiba masa pembentangan, barulah nak menghimpunkan jawapan-jawapan tu. Maknanya tak ada orang yang cuba menyelaraskan ke semua jawapan tu. Right? Tetapi untuk tugasan ni, lebih baik sebenarnya kalau kesemua 4 ahli kumpulan tu sama-sama melihat, okay, lihat spektrum yang pertama. Kemudian setiap seorang tu mencadangkan di mana kedudukan puncak jarak gelombang tu. Kemudian kalian bincangkan dan cuba sepakati nilai puncak gelombang yang terbaik, right? And then you move on to the next spectrum, and then you move on to the next spectrum, right? Saya rasa itu lebih baik, dan itu antara tujuan saya menjadikan ini sebagai tugasan kumpulan, because this can easily be done as an individual work, but I want you to discuss the curve fitting so that you can see how challenging it is, and you can learn to overcome that challenge, right? Dalam penyelidikan astrofizik yang sebenarnya, penyuaian ini
dilakukan ada kalanya dilakukan secara automatik oleh komputer. Maksudnya kita boleh memprogramkan komputer untuk membuat penyesuaian lengkung ini, sebagaimana Excel boleh diprogramkan untuk, Excel can give you the best line and the best fit line and the best curve, semua tu. Tetapi penggunaan komputer tu sekadar khas ataupun jawapan yang diberikan oleh komputer tu masih perlu diperiksa oleh ahli astronomi, right? Jadi komputer tu dia membantu kerja kita, tetapi dia tidak menggantikan tugas ahli astronomi, right? Sebab saya tidak mahu awak semua ada andaian yang salah bahawa mandangkan kita ada program yang boleh membuat curve fitting ni, maka kita tak perlu buat dah benda ni, kita tak perlu buat secara manual. That is not true, right? Secanggih mana pun program yang dibangunkan, ia masih memerlukan semakan dan pemeriksaan oleh manusia, right? Contohnya dalam kegiatan sains, sebab kerja-kerja ini bukan kerja yang rutin. Jadi itu yang saya nak sebutkan untuk tugasan ini. Jadi saya rasa kita boleh memulakan pembentangan. Jadi boleh saya jemput wakil kumpulan, kita mulakan kumpulan alfa lah, kita ikut tu. Kumpulan alfa untuk memulakan, untuk membentangkan hasil pembincangan mereka. Tiap saya alfa, tiap saya jadikan Nazmi sebagai co-host ingat co-host. Yes. Okay, saya dah jadikan semua ketua kumpulan tu sebagai co-host. So kalian boleh berkongsi skrin masing-masing. Kita jemput wakil kumpulan alfa. Saya share skrin. Pilih Nazmi. Boleh kan Nazmi? Dah boleh nampak? Boleh, sila. Okey, untuk kumpulan alfa diberi untuk spektrum B, F dan J. Jadi mula sekali untuk spektrum B, untuk tentukan puncak, bila tengok bentuk spektrum tu boleh nampak keseluruhan lengkung ni. Jadi kedudukan puncak ni kita ambil yang paling, kedudukan yang paling tinggi di sini. Jadi anggarannya di sini panjang gelombangnya adalah 4,200 angstrom atau 4.2 darab 10 kuasa -7 meter. Jadi untuk tentukan suhu gunakan Wiens displacement law. T sini sama dengan 6,900 Kelvin. Jadi itu untuk anggaran suhu bintang tu lah. Jadi gunakan F plate ni untuk tentukan warna. Masukkan 6,900. Kalau tengok kat sini, warna bintang ni dia macam sedikit kebiruan putih macam tu lah. Tapi warna je kami tentukan sebagai biru, sedikit biru. Jadi untuk spektrum F, bersama kita tengok bentuk lengkung ni. Jadi kedudukan yang tertinggi ada kat sini. Ada lagi satu macam garisan tinggi di sini, tapi tak ambil yang belah kiri ni sebab puncak tak macam mana, puncak takkan dia jadi tajam macam tu. Jadi kita ambil yang bentuk keseluruhan lengkung ni. Jadi bahagian yang atas sini lah. Jadi anggaran panjang gelombang 4,800 angstrom. Jadi untuk Wiens displacement law, tentukan suhu dapat 6,000 Kelvin. Untuk warna, untuk 6,000 Kelvin, dia jadi warna putih sebab dia berada di tengah-tengah spektrum cahaya tampak. Jadi untuk spektrum J pula, ni bersama kita tengok bentuk lengkung ni.
puncak berada di sini yang garis merah ni. Sebab ini kedudukan, boleh kata kedudukan puncak lah anggaran kat sini. Jadi dapat panjang gelombang anggaran 4000 angstrom. Gunakan ni hukum ni untuk tentukan suhu dapat 7200 Kelvin. Gunakan applet dapat untuk ni dapat warna biru. Jadi dia warna biru dia semakin terang lah. So ini ringkasan untuk jawapan lah. Untuk B, F dan J. Jadi daripada sini kita tahu kalau suhu ni semakin tinggi, warna biru tu semakin terang lah maksudnya. Jadi tu lah kot. Okey, terima kasih Wan Azmi. Ada apa-apa soalan yang Nazmi ataupun ahli kumpulan nak bertanya tentang spektrum-spektrum? Saya tak ada. Okey. Jadi kesemua bintang-bintang yang spektrum B, F dan J ni semua adalah bintang yang lebih panas daripada matahari lah. Sebab matahari dalam 5600 Kelvin itu. So all these stars are much more hotter than the sun. Okey, terima kasih banyak Nazmi. Jadi kita jemput wakil kumpulan beta pula untuk berkongsikan hasil pembincangan mereka. Saya persilakan. Hello, dengar ke? Dengar? Sila. Saya boleh jadikan saya host tak? Ya. Okey, dah. Nampak ke? Nampak? Silakan. Okey. Jadi untuk kami, untuk graf C ni, kita orang dapat wavelength peak dekat area sini. Di mana dia punya julat dia di antara 5700 hingga 5800 Armstrong. Jadi kita orang sepakat untuk cari average value. Jadi kita orang dapat 5750 Armstrong. Jadi kita orang guna Wien's law dapat suhu 5040 Kelvin. Jadi kita orang insert dekat applet. Sebabkan applet ni dia punya julat dia setiap 50 Kelvin. Jadi 5050 Kelvin paling terdekat. Jadi puncak dia terletak dekat visible light. Jadi kita boleh tengok kat sini warna bintang kita boleh nampak adalah warna putih. Okay. Seterusnya untuk graf G, wavelength peak dia terletak kat sini, iaitu di antara julat 8000 hingga 8100 angstrom. Jadi kita ambil average dapat 8050 angstrom. Kita guna Wien's law untuk cari temperature dapat 3600 Kelvin. Jadi kita insert 3600 Kelvin dekat applet ni, kita nampak puncak dia terletak dekat bahagian infrared. Jadi kita kat sini kita boleh nampak warna bintang tu akan nampak kelihatan merah. Jadi seterusnya untuk graf K ni, kita dapat peak dekat wavelength peak dekat di antara 6800 Armstrong hingga 7000 Armstrong kat sini, paling tinggi. Jadi kita ambil average value dapat 6900 Armstrong. So dalam Wien's law dapat 4200 Kelvin untuk suhu dia. Lepas tu kita insert dalam applet 4200 Kelvin ni, kita letak dalam visible light. Jadi warna yang kita akan nampak ialah warna oranye putih-putih macam tu. Okey. Itu saja ikut daripada saya. Okay. Ada apa soalan ke nak ditanya Fizi? Saya tak ada, tak tahulah ahli kumpulan saya ada nak tanya ke. Tak ke spektrum yang pertama. Rasa kumpulan awak banyak mendapat spektrum yang agak mencabar juga ni actually untuk tu. Masa saya agihkan tu saya tak tahu. Okey, yang ini okey.
boleh tak besarkan dia punya ni 100% kan, boleh tak buat fit supaya kita buat fit terus supaya kita yes, okay. Okay, jadi korang ambil dia punya puncaknya kat sini. Sebab okay, ni saya nak tanya lah, kenapa korang tak ambil dekat sini, dekat bahagian belah sini? Dia agak mencabar kan, sebab nak mengetahui where the peak is kan. Sebab bagi kita orang, kita tengok mostly banyak yang tinggi-tinggi kat area sini. Oh, okay. Dia okay. Tak apa, yang ini sebab yang ini pun dah masuk pasal analisis data kan. Okay. Kalau korang tengok, whenever we do fit like this kan, kita kena tengok bentuk keseluruhan lengkungnya lah. Dan dia tak semestinya data yang paling tinggi tu it is a peak. Contohnya this is quite ni titik yang agak tinggi juga. Ni pun agak tinggi juga. Kan macam Afiq fikir tadi, kalau nak bandingkan yang sini, yang satu kat sini dengan yang dua kat sini. Yang dua kat sini macam lagi banyak tinggi je berbanding dengan yang kat sini, dan sebabkan itu korang pilih yang sini dan bukan yang sini, which is I think that is a good reason lah. Saya tak rasa itu salah. Cumanya kalau korang tengok, if we were to do the curve fitting, dia akan jadi macam ni, lepas tu dia akan naik macam tu, lepas tu dia akan turun bawah macam tu, right? This bit here yang bahagian kat sini, right? Kalau korang tengok, dia banyak lurah macam ni tau. Dia banyak lurah macam ni. Lurah ni, this is due to absorption, right? Absorption spectrum. So you have a strong absorption of magnesium kat sini kan. Jadi sepatutnya kalau ini adalah lengkung yang ideal, bentuk dia akan mengikut yang garis warna merah ni, right? Tetapi disebabkan ini adalah spektrum sebenar, dalam bintang tu ada juga unsur-unsur yang lain, dan unsur-unsur lain ni dia menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, maka dia seolah-olah macam lengkung jasad hitam tu ada bahagian yang hilang tau. Dan bahagian yang hilang tu kita nampak sebagai lurah-lurahnya lah. Tetapi kalau tak ada unsur magnesium ni, maka lengkung jasad hitam tu akan mengikut yang lengkung warna merah ni, right? Dan kalau kita lihat lengkung warna merah ni, then the peak of this black body should be around here, right? So it should be it will be at it will be at a shorter wavelength, therefore the star will be hotter lah, right? So it will be hotter than 5,400 5,000 Kelvin, right? Jadi saya rasa daripada sebab macam apa yang korang buat tadi, korang ambil nilai yang paling tinggi, nilai paling rendah, kemudian korang cari average kan. Saya rasa yang kaedah yang lagi baik adalah korang tengok nilai yang paling tinggi, nilai paling rendah, dan cuba timbang, cuba putuskan di antara nilai yang paling tinggi dan paling rendah tu mana satu yang lebih munasabah lah kiranya, right? Rather than taking the average, because sometimes taking the average tu will, it might not be the best way to obtain the final result, right? Sebab dalam kes ni, katakanlah nilai yang paling tinggi korang dapat adalah sekitar dekat sini, lepas tu nilai yang paling rendah dekat sini. Tapi kalau korang ambil average, then you get a value somewhere in between. But it could be the case that this value here is closer to the actual value. Averaging the result might not be the best way lah untuk mendapatkan nilai sebenar, right? Tapi tak apa, because this is the first time we are doing this, and memang saya nak saya sengaja memberikan spektrum yang sebenar ni sebab saya nak awak membincangkan tentang benda ni lah. Kalau korang tengok,
yalah, mungkin ada yang bertanya macam mana kita nak, ada cara lain tak kita nak mengetahui apa suhu sebenar bintang tersebut selain daripada mencari kedudukan puncak gelombang, puncak jarak gelombang ni, kemudian gunakan Wiens law dan dapatkan suhu. Ada satu cara lain untuk mendapatkan suhu, menganggarkan suhu permukaan bintang ni, dan cara tersebut adalah dengan melihat, let me just clear all the, dengan melihat unsur-unsur yang ada dalam bintang. Right? Dan kita akan membincangkan ini selepas ni lah. Pada suhu yang berbeza, unsur yang berbeza akan wujud dalam bintang tersebut. Dalam arti kata, misalnya dalam bintang ni ada magnesium. Right? Magnesium ni hanya boleh wujud dalam bintang pada julat suhu yang tertentu. Right? Jadi dengan mengenal pasti apa unsur-unsur kimia yang boleh wujud dalam atmosfera bintang tu pada suhu tertentu, kita ada satu cara alternatif untuk menyemak sama ada suhu yang kita tentukan menggunakan lengkung hitam ni betul ataupun tidak. So basically we have two stars. One, you fit a black body curve and then you find the peak wavelength and use Wiens law. Secondly, you can check what kind of elements are present in the star, right? And then, for instance, cool stars, right? Cool stars can have magnesium, for instance. Hot stars cannot have magnesium. So if you have magnesium in your spectrum, then you know that your star must be a cool star, right? It cannot be a hot star. So that is how we sort of check whether the temperature you have obtained is correct or not, right? So macam itulah. Ada apa-apa soalan lain, Afifi? Ataupun siapa yang lain ada nak bertanya? Tak ada tu. Tak ada. Okey. Terima kasih banyak, Afifi. Okay, sama. Jadi saya jemput wakil kumpulan Alpha Beta Gamma. Gamma untuk berkongsikan hasil pembincangan mereka. Saya persilakan. Hello, dengar tak? Dengar. Silakan, Mai. Alamak. Hello? Yap. Dengar. Hello, Assalamualaikum, dengar tak? Dengar. Saya dengar je. Okay. So untuk kumpulan kami dapat spektrum D, H dengan L. Saya, Syuhaidah, Hisham dengan Mahendra. So untuk spektrum H ni, dia punya peak wavelength dia dekat sini. Kami pilih dekat sini. Okay. Lepas tu suhu dia, sekejap. Suhu. Masukkan dalam Wiens punya formula. Suhu dia kami dapat 5175 K. Kemudian gunakan kepada 5200. So bintang tu kami dapat dia berwarna putih. So untuk spektrum H. Okay. Untuk spektrum D pula, kita buat cara yang sama je lah. Cuma ini macam dia punya peak wavelength dia, ahli kumpulan saya dapat detail lagi. Dia anggarkan 4.672. Kemudian masukkan dalam formula. Sama juga lah, dia akan bundakan kepada yang terdekat dapat 6200 K. Yang ni pula dia nampak macam saya ingat putih apa itu, tapi dia sebenarnya warna biru. Sebab dia pun dia letak dekat range warna biru. Dia masuk ultraviolet. Masuk ultraviolet. Lepas tu last sekali warna spektrum L. Spektrum L pula peak wavelength dia yang ni, yang belah kanan sekali. Suhu dia kami dapat 3450 K. Lepas tu dia punya warna dia pula warna warna dia oren ke merah? Saya cara confuse lah. Dia boleh lah, dia oren ataupun dia oren ataupun merah lah. So itu je lah daripada kami. Okay. Mai boleh tunjukkan spektrum L tu, kita tengok. Boleh. Spektrum ni yang menarik sekali. Dia agak landai kan dalam ni. Ya. Macam yang ni je kalau
macam kenapa dia yang peak dia tu lagi tinggi gila-gila, lagi tinggi daripada yang bawah-bawah ni. Oh, okey. Bila ada peak yang ke atas ni kan macam yang tadi kalau yang Afiq C punya tu bila ada lurah tu siap mana saya punya petik ni. Bila ada lurah yang kat bawah. Kenapa ni jauh? Sorry. Bila ada kalau ada lurah kat bawah macam ni, then you have absorption spectrum lah. Tapi kalau kita ada peak macam ni, then this is the emission spectrum lah kiranya. So yeah. Jadi ini I think this is ini adalah biasanya spektrum bintang ni dia absorption spectrum. Dia jarang kita dapat emission spectrum kecuali untuk bintang-bintang yang bintang pelik atau bintang-bintang yang istimewa lah, macam katakan saya pandang katakan bintang tu dia dikelilingi oleh lapisan gas yang panas. Jadi kita akan dapat garisan we will get absorption spectrum from the star itself, and then on top of the absorption spectrum you have emission spectrum from the hot gas around the star. So this yang spektrum L ni memang pelik sikit lah sebenarnya. So we know that this is not a typical star, it must be a special star lah sebenarnya. Jadi memang dia lain sikit lah tu. Satu cara lagi adalah kalau korang tengok you have magnesium 2. Magnesium 2 is magnesium kalau korang belajar fizik atom korang tahulah, this is magnesium magnesium yang telah kehilangan satu elektron je, right? So you have a neutral magnesium here and you have a singly charged magnesium here. You have oxygen 3. Biasanya kalau ada oksigen ni dia bintang yang agak sejuk juga rasa ni. Dia macam tu. Oksigen. Ya, bintang yang ada oksigen. Dia punya suhu pun 3,000. 3,000 je. 3,000 je kan, dia lagi sejuk daripada matahari lah. Okay. I mean jangan rasa korang jangan rasa bukan sedih, tapi korang jangan rasa down kalau macam dapat spektrum yang pelik ni, sebab ingat baik Azim, memang ini spektrum ni, dan kita Hello. kita cuba lakukan terbaik untuk buat kepiting tu, dan yang tu, right? Okay, ada apa persoalan lain, Mai? Sir, kalau kan matahari kan warna putih kan, tapi macam mana kita nampak dia warna oren, macam dekat dalam app tu kan dia warna putih kan, bintang yang macam, tapi macam mana kita boleh tahu yang dia warna dia sebenarnya macam kita dah nampak selama ni oren, gambar-gambar semua oren. Okay, jadi warna bintang yang kita nampak tu dia bergantung pada banyak faktor selain daripada suhu bintang tu lah. Satu je bergantung, of course dia bergantung pada suhu bintang tu. Tapi dua je bergantung juga kepada apa yang berlaku pada cahaya bintang tu apabila dia bergerak daripada bintang tu sampai kepada kita. Right? Katakan misalnya kalau cahaya daripada bintang tu dia kena melalui lapisan udara yang tebal. Dan bintang tu warna dia akan berubah lah. Ini yang berlaku pada waktu senja kan. Kalau kita tengok matahari pada senja kan dia warna merah atau warna oren kan. Itu bukan disebabkan matahari itu bertukar suhu, tapi disebabkan oleh cahaya matahari itu dia kena melalui lapisan atmosfera bumi. So tu faktor yang kedua lah. Faktor yang ketiga juga bergantung kepada cara mata kita mentafsirkan warna sebenarnya. Bergantung pada ni dah masuk biologi penglihatan lah. Mata kita ni sensitif kepada warna-warna yang tertentu, dan itu menyebabkan warna objek yang kita lihat tu kadang-kadang berbeza dengan warna objek yang sebenar. Itulah. Okay, thank you. Okay, saya stop sharing. Okay, jadi kita jemput wakil kumpulan yang terakhir, kumpulan Delta, untuk berkongsikan hasil perbincangan mereka. Saya persilakan. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Sila Halif. Okey, siap.
Nampak tak saya dah share screen? Hello. Nampak. Okay. So untuk kumpulan saya, kami diberikan spektrum E, I dengan M untuk ditentukan suhu dan warna masing-masing. Jadi untuk spektrum E dekat sini, daripada graf ni kita boleh nampak dengan agak jelas yang peak graf ni berada lebih kurang dekat sini. Saya rasa itu sepatutnya berada dalam 4,800 Armstrong, dan apabila kami masukkan dalam applet, kami dapat suhunya dalam 6,050 Kelvin. Jadi berkenaan dengan warna bintang ni, dalam applet ni hampir semua daripada kami menganggap yang bintang ini berwarna biru daripada sampel yang diberikan daripada app ni. Tetapi kami perasan yang kalau bintang ini berada pada suhu 6,000, sepatutnya sebab suhu 6,000 lebih kurang sama dengan suhu matahari, iaitu sebanyak 5,800 Kelvin. So sepatutnya perbezaan suhu tu tak banyak, jadi sepatutnya warna pun tak lebih kurang hampir sama. So sampel ni macam kami tak harapkan sangat yang ini adalah warna biru. So, jadi kami anggarkan yang sepatutnya warnanya adalah warna putih macam matahari, tetapi lebih kebiruan sedikit. Dan itu adalah untuk E. Dan untuk spektrum I, dekat sini kita boleh nampak yang puncaknya berada di area sini, di kawasan sini. Dan kami masukkan panjang gelombang lebih kurang dalam 3,900 Armstrong, dan kami dapatkan suhu sebanyak 7,400. So dekat sini oleh kerana suhunya agak panas, 9,400 Kelvin, so dan dekat sini pun warnanya ditunjukkan warna biru, so kami bersetuju, kami berpendapat yang bintang ini sepatutnya berwarna biru. Dan untuk spektrum M, dekat sini kita boleh nampak puncaknya berada pada panjang gelombang lebih kurang dalam 4,000. So kami masukkan dalam app dan mendapatkan suhu untuk bintang ini sebanyak 7,250. Ianya agak panas dan berwarna biru. Tetapi kalau kita tengok untuk spektrum M dengan I, puncak gelombangnya berada pada panjang gelombang yang hampir sama. So dekat sini macam 3,900 Armstrong, dan dekat sini 4,000 Armstrong. So perbezaannya tak banyak. Tapi kalau kita tengok grafnya dari segi keamatan cahaya, ini nampak sangat agak berbeza. So kedua-duanya memandangkan ianya berada pada suhu yang sama. So jadinya kami rasa ianya berwarna biru. Tetapi dari segi keamatan cahaya, I sepatutnya adalah lebih cerah daripada M. So I akan nampak warna biru yang lebih cerah ataupun biru yang lebih pekat. Tetapi untuk M, birunya agak sedikit malap dan mungkin ada sedikit keputihan. So itu saja. Okey. Okay, terima kasih Halif. Kalau tengok yang spektrum M ni, again dia macam sama juga macam spektrum kumpulan sebelum ni yang untuk L tu, you have peaks instead of valleys. Macam kan kita ada you have peaks, right, instead of a valley down there. So you have emission lines actually here. So again, this is one of the
peculiar stars lah, because usually stars have absorption lines instead of emission lines, right? But then yeah, macam itulah. Ada apa-apa soalan lain, Alif? Tak ada. Okay. Okay, terima kasih banyak Alif. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua kumpulan sebab membentangkan hasil perbincangan masing-masing. Saya suka cara kalian menyusun jawapan itu. Ada letakkan spektrum, kemudian ada pengiraan, kemudian ada screenshot untuk applet tu. Saya rasa cara korang mempersembahkan tu memudahkan orang lain faham. Jadi saya ucapkan terima kasih dan syabaslah kepada semua. Baik. Okey, jadi perkara terakhir sebelum kita habis kelas pagi ini, saya share screen saja. Okey, kita dah lihat bagaimana kita boleh mentafsirkan spektrum tu untuk mendapatkan suhu, right? To obtain the temperature by fitting a black body curve to the spectrum of a star. There is another technique, there is another piece of information that we can obtain from the spectrum of a star, and that is the chemical composition of the star. Right? Kita juga boleh menganalisis spektrum bintang tu untuk mengetahui apa ramuan kimia bintang tu. Maksudnya bintang tu diperbuat daripada apa. Right? Dan persoalan bintang ni diperbuat daripada apa? Ini persoalan yang baru saja diketahui oleh ahli astronomi. Baru tu dalam dia kata dia tak sampai 100 tahun lah. Baru ahli astronomi tahu apa itu ramuan kimia bintang. Dan seperti yang saya telah sebutkan sebelum ni, penemuan tentang ramuan kimia bintang tu dia bergantung kepada perkembangan dalam pengetahuan kita mengenai atom, i.e. The discovery of the chemical composition of a star is usually taken as the starting point for astrophysics. So itu dipanggil astrofisik. Maksudnya kita mengkaji objek-objek di langit ni seperti sebuah sistem fizik. Maksudnya kita boleh tentukan sifat mekaniknya, sifat termanya, sifat elektriknya, sifat magnetnya. Right? So sebab sebelum adanya astrofizik, apa yang ahli astronomi lakukan hanyalah untuk mengukur dan memetakan kedudukan dan pergerakan bintang-bintang di langit. Right? Ahli astronomi tidak pernah membayangkan yang mereka boleh mengetahui apakah komposisi kimia bintang. Right? Sebab kalau kita nak tahu komposisi kimia bintang, maka kita perlu ada sampel lah daripada bintang tersebut kan. Dan bintang kebanyakan terletak sangat jauh daripada kita. Jadi tidak mustahil untuk kita pergi ke bintang tu, kemudian mencedok bahan daripada bintang tersebut, kemudian membawanya masuk ke dalam makmal, kemudian membuat kajian analisis kimia ke atasnya. Jadi disebabkan kekangan itu, maka ramai orang pada akhir abad ke-19 gitu menganggap bahawa maklumat tentang komposisi kimia bintang, tentang ramuan kimia bintang itu adalah salah satu maklumat yang tidak mungkin boleh diketahui oleh ahli astronomi. So as if knowledge about the chemical composition of a star is a secret which humankind can never ever know. Tetapi dengan berkembangnya teknik spektroskopi dan dengan berkembangnya ilmu berkenaan dengan fizik kuantum semua ni, maka ianya telah membuka jalan kepada ahli astronomi untuk menentukan ramuan kimia bintang tu hanya dengan menganalisis cahaya yang dihasilkan oleh bintang tersebut. Dan ini adalah salah satu kekuatan bidang spektroskopi lah. Hanya dengan menganalisis cahaya daripada bintang, kita boleh
membongkar rahsia tentang ramuan kimia bintang tersebut. Kita tak perlu pun pergi ke bintang tu, lepas tu cedok bahan daripada bintang tu dan bawa balik ke bumi, kemudian analisis di dalam makmal. Jadi untuk saya macam mana ahli astronomi menentukan ramuan kimia bintang, dia satu, kita kena ada spektrum bintang, kita ada spektrum bintang, dan kedua, kita tahu, sebenarnya ahli fizik dan ahli kimia tahu bahawa setiap unsur kimia ni ada corak spektrum yang tertentu, right? Dan apa yang saya masukkan sini, saya tunjukkan, right? Jadi ini adalah contoh spektra untuk 7 unsur kimia yang berbeza, right? Jadi ini hidrogen, barium, besi, neon, sodium, lithium, magnesium dan helium, right? Jadi kalau korang tengok untuk hidrogen ada garis spektrum di sini, right? Di antara 1.9 elektron volt sehingga 2.0 elektron volt. Kemudian ada satu lagi garis spektrum sekitar 2.7 elektron volt yang lebih kuat berbanding dengan yang di sini. Kemudian ada juga garis spektrum di antara 2.9 hingga 3.0 dan ada juga garis spektrum di antara 3 dengan 3.1. Jadi ini adalah cap jari unsur hidrogen. Jadi kalau kita mengutip spektra bintang, kemudian kita lihat pada spektra bintang tu ada garis di sini, di sini, di sini, di sini, maka kita boleh menyimpulkan bahawa dalam bintang tu ada unsur hidrogen. Dan kalau korang tengok untuk unsur-unsur lain pun ada garis-garis ni juga, ada garis spektrum juga, tetapi ia berada pada kedudukan yang berbeza. Misalnya untuk ferrum ni, kedudukan garis tu di antara 2.0 dengan 2.1, right? Kemudian ada satu lagi pada 2.5, kemudian ada di antara 2.8, 2.9, kemudian ada di antara 3.0, 3.1, right? Jadi setiap unsur ni dia ada cap jari yang berbeza, right? Jadi kalau kita boleh menemukan cap jari ni pada spektrum bintang tu, maka kita boleh menyimpulkan bahawa bintang tu memiliki unsur tersebut, right? Jadi saya tunjukkan spektrum, contoh spektrum bintang, right? Di sini ada 5 spektrum bintang yang beza, right? Jadi dia sama je dengan spektrum yang kita teliti sebelum ni. Cumanya yang spektrum tadi tu dia plot dalam bentuk graf kan, bentuk graf macam tu, right? Dia panjang gelombang, lepas tu sini ada intensity dia, right? Ni pun kalau korang tengok di paksi X ni pun panjang gelombang juga, right? Cumanya dalam kes ni dia cuma nak bagi tahu di mana ada garis-garis spektrum ni, right? So kita tu balik. Okey, kita lihat bintang yang pertama. Untuk bintang yang pertama ni, kalau korang tengok ada banyak garis-garis ni, dan kita kena check satu demi satu ada tak unsur hidrogen dalam bintang ni. Jadi kalau untuk unsur hidrogen dia mesti ada satu garis yang agak kuat di 2.7 elektron volt. Jadi kita check lah ada tak garis yang kuat pada 2.7 elektron volt, dan ada ini. Jadi kita boleh simpulkan bahawa untuk bintang pertama ni ada unsur hidrogen. Yang saya buat ni agak ringkas. Arti kata saya cuma melihat, kalau tengok hidrogen ada 4 garis kan, 1, 2, 3, 4. Saya cuma buat untuk satu garis saja. Sebetulnya kita kena check untuk keempat-empat garis ni. Right? Check ada tak di 1.9 ada tak garis. Tu ada kat sini. Right? Kemudian di antara 2.9 dengan 3.0 ada tak garis ni. Right? Ada kat sini. Right? Kemudian di antara 3.0 dan 3.1 ada tak garis ni? Ada. Right? Jadi kita boleh menyimpulkan bahawa bintang yang pertama ni ada unsur hidrogen. Right? Kemudian kita check pula untuk unsur-unsur lain ni, untuk ferrum, neon, sodium, lithium, magnesium dan helium. Right? Jadi ini cara ahli astronomi menentukan apakah unsur kimia yang ada dalam sesebuah bintang, right? Dengan membandingkan spektrum untuk setiap unsur ni dengan spektrum yang mereka perolehi daripada bintang. Right?
Dan kalau awak lihat kerja nak membandingkan spektra ni satu kerja yang memerlukan ketelitian dan dari satu segi kerja yang agak renyah jugalah. Dan dalam sejarah astrofizik, kerja menentukan atau mengenal pasti garis spektrum bintang ni pada asal mulanya dilakukan oleh orang perempuan sebenarnya, sebab didapati bahawa orang perempuan boleh menumpukan perhatian dengan lebih lama dan mereka lebih teliti kerjanya berbanding orang lelaki. Selain daripada itu, pada zaman dahulu sekiranya seorang ahli astronomi menggaji atau mengupah seorang perempuan untuk melakukan kerja-kerja ni, mereka boleh bayar dengan gaji yang lebih murah berbanding orang lelaki. So itu that's a whole interesting story about the history of spectral lines and the role of women in the history of astrophysics, right? Saya akan kongsikan dia punya bahan mengenai inilah. Jadi apa yang saya akan lakukan, saya mahu awak semua mencuba melakukan ini. Jadi saya akan kita ada 5 bintang kat sini, right? Jadi saya akan bahagikan bintang-bintang ni kepada setiap kumpulan. Kita akan guna kumpulan alpha, beta, gamma dengan delta tu. Dan saya ingin awak mengenal pasti sebanyak mungkin unsur-unsur yang ada dalam bintang ni, right? Kemudian kita akan dengar pembentangan daripada setiap kumpulan pada hari Isnin depan, right? Jadi dah pukul 10.01 minit. Saya rasa saya patut berhenti di sini dan kita sambung pada hari Isnin depan, right? Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas kita? Berkenaan dengan garis spektrum ni, saya tidak menerangkan macam mana garis spektrum ni terhasil sebab awak telah mempelajarinya ni dengan Dr. Adhika dalam fizik kuantum 1, dan kalau ambil fizik atom awak sedang belajar benda ni pun. Garis spektrum tu berlaku ataupun terhasil akibat loncatan elektron daripada satu arah senaga ke arah senaga yang lain, right? Jadi apabila elektron tu dia jatuh daripada arah senaga yang tinggi ke arah senaga rendah, maka dia akan menghasilkan foton, right? Jadi kita akan dapat garis spektrum pada panjang gelombang itulah. Dan panjang gelombang garis spektrum tu bersamaan dengan tenaga foton tu, right? Sebaliknya kalau elektron tu dia meloncat daripada arah senaga yang rendah ke arah senaga tinggi, maka dia akan menyerap jumlah tenaga yang samalah. Jadi saya tidak masuk kepada penerangan ni sebab dalam astronomi kita menggunakan saja maklumat ini, right? Kita tak perlu mendalami sangat tentang macam mana garis spektrum tu dihasilkan. Okay? Tapi kalau awak nak tanya lebih lanjut, awak boleh tanyalah dalam grup Telegram tu. Okay? Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita berhenti di sini dan kita jumpa lagi pada hari Isnin depan. Right? Jadi jaga diri masing-masing. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, sir. Terima kasih, sir.